Assalamualaikum, nama saya Siti Zubaidah binti Azlia Mirozi. Kod pelajar ialah 2020482586. Assalamualaikum, nama saya ialah Nur Aqilah Farisa binti Abu Talib dan nombor ID 2020849090. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Danis Iskandar bin Muhammad Ismin. Nombor kod saya 2020891282. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Mardia binti Abdul Karim. Kod pelajar 2020602992. Pengenalan. Perniagaan merupakan antara aktiviti terpenting bagi memajukan kehidupan manusia dan ia merupakan bidang yang termasyhur dalam ekonomi. Allah menciptakan sesuatu itu tidak percuma dan sia-sia tetapi ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk memenuhi keperluan manusia. Keperluan manusia ini boleh dipenuhi melalui aktiviti pengeluaran dalam ekonomi Islam. Sektor pengeluaran merupakan sektor yang paling penting dalam sistem ekonomi, tidak kira ekonomi konvensional maupun Islam. Ia juga dapat mendatangkan faedah serta manfaat secara menyeluruh di samping dapat mendatangkan keuntungan yang maksimal untuk negara Malaysia. Pengeluaran merujuk kepada sebarang kegiatan yang dapat memenuhi kehendak para pembeli dengan mengeluarkan barang-barang atau perkhidmatan. Objektif pengeluaran ialah dalam ekonomi kapitalis, pengeluar atau firma yang terlibat secara langsung dalam mengolah sumber kepada barang dan perkhidmatan yang akhirnya dibeli oleh pengguna. Ekonomi konvensional ialah untuk memaksimalkan keuntungan. Ekonomi Islam ialah kepentingan peningkatan harta, namun peningkatan ini tidaklah dilihat sebagai matlamat akhir. Matlamat akhir ialah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta mencapai keridaan dan al-falah di sisinya. Peranan individu dan masyarakat dalam pengeluaran. Peranan individu, manusia terlibat dengan aktiviti pengeluaran ini adalah bertujuan mendapatkan sumber perantaraan atau wang yang akan membolehkan mereka memenuhi kehendak dan keperluan mereka sendiri pada masa yang sama. Mereka juga secara tidak langsung membantu memuaskan kehendak dan keperluan orang lain. Peranan masyarakat untuk memenuhi keperluan-keperluan asas semua ahli masyarakat. Islam menjadikan kewajipan untuk pengeluaran sosial meningkatkan pengeluaran dengan mengeluarkan kuantiti barangan yang keupayaan memenuhi keperluan-keperluan tadi pada kadar yang mencukupi. Terdapat 3 matlamat pengeluaran Islam. Yang pertama, mendapatkan keuntungan yang berpatutan. Yang kedua, memenuhi keperluan tanggungan. Yang ketiga, khidmat sosial dan sumbangan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mendapatkan keuntungan yang berpatutan. Keuntungan atau dalam bahasa Arab al-ribah berasal dari perkataan dasar rabihah yang bermaksud pertambahan dalam aktiviti perniagaan. Dalam ekonomi dunia, konsep keuntungan antaranya ialah baki yang diperoleh setelah pengeluar menyelesaikan segala kos pembelanjaan untuk perniagaannya. Definisi konsep ini boleh dikatakan sama seperti konsep ekonomi Islam. Namun begitu, konsep keuntungan yang digunakan pakai oleh agama Islam adalah berbeza daripada konsep keuntungan masyarakat dunia konvensional. Sebagai contoh, kadar keuntungan dalam ekonomi Islam ada berbeza. Dunia konvensional akan berusaha untuk meletakkan keuntungan mereka di tahap maksimum tanpa mengira bahawa pengguna mereka perlu membayar sesuatu dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Walau bagaimanapun, dalam agama Islam, syarat keuntungan yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah dipersetujui oleh para ilmuwan Islam dan ulama adalah sebuah kadar keuntungan yang ditentukan oleh pasaran bebas. Yang bermaksud kadar keuntungan yang ditetapkan adalah bebas mengikut pasaran selagi ianya tidak menzalimi para pengguna dengan meletakkan harga yang tidak sepatutnya untuk meningkatkan keuntungan. Matlamat pengeluaran Islam yang kedua adalah memenuhi keperluan pengguna. Tidak dinafikan bahawa aktiviti pengeluaran semakin memberikan impak yang besar kepada perkembangan ekonomi sesebuah negara. Sebagai seorang pengeluar, kita semestinya tidak terkecuali dan tergolong sebagai seorang pengguna, terutamanya dalam menguruskan dan menyediakan segala keperluan untuk isi rumah dan tanggungan.
Oleh itu, agama Islam amat menekankan agar umatnya memperbanyakkan harta kekayaan di samping menitik beratkan usaha yang berterusan agar setanding bahkan lebih maju dan baik berbanding pengamal sistem ekonomi konvensional. Kekayaan dan keuntungan yang diperoleh daripada hasil perniagaan dapat digunakan untuk memenuhi keperluan mereka yang di bawah tanggungan. Contohnya seperti menyara keluarga dan ibu bapa supaya dapat hidup dalam suasana yang lebih baik dan tidak dihimpit kesusahan. Sesungguhnya Islam memandang tinggi kepada mereka yang bekerja keras, mencari nafkah dan rezeki yang halal dan sangat besar pahalanya di sisi Allah. Seperti mana yang telah disebut oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang bermaksud, mencari rezeki halal adalah wajib sesudah menunaikannya yang fardu, seperti solat, puasa dan lain-lain. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Allah mengurniakan keberkatan rezeki kepada orang yang sentiasa berusaha memberikan kehidupan yang lebih baik kepada ahli keluarga mereka. Namun, dalam Islam itu sendiri mengajar umatnya supaya sentiasa bersederhana dalam kehidupan serta tidak terlalu boros dan membazir. Kita juga haruslah menjauhkan diri daripada membeli atau menggunakan barang yang dilarang yang akhirnya memudaratkan diri sendiri. Sebaliknya, sesuatu keperluan perlulah diberikan keutamaan dengan mendahulukan yang daruriyah, seterusnya diikuti dengan tahsiniyat dan akhirnya kamaliyat. Maklumat pengeluaran Islam yang terakhir ialah untuk memenuhi khidmat sosial dan sumbangan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Khidmat sosial adalah satu kewajipan ke atas setiap manusia dan ianya dituntut oleh semua agama untuk saling bantu-membantu sesama manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah yang membawa maksud, berlumba-lumbalah kamu dalam berbuat kebaikan. Secara umumnya, Allah telah memerintahkan agar umat Islam berlumba-lumba melakukan kebaikan dan sesungguhnya perbuatan ini diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikurniakan pahala ke atas mereka yang bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan. Hasil pengeluaran yang diperolehi tidak semestinya untung atau wang, malah barang atau perkhidmatan yang ditawarkan kepada golongan yang memerlukan seperti golongan fakir, miskin dan al-mustad'afin atau golongan yang memerlukan dapat membantu mereka meneruskan hidup dan bebas daripada kesukaran hidup yang mereka alami. Setiap sumbangan dan khidmat yang pengeluar sumbangkan semuanya adalah untuk memenuhi agenda jihad dengan membantu memenuhi keperluan rakyat atau orang ramai melalui pemberian secara sukarela ataupun dengan cara menghasilkan barang atau perkhidmatan yang baik dengan harga yang berpatutan khusus untuk golongan yang memerlukan. Tujuan mereka yang terlibat dalam aktiviti pengeluaran semestinya adalah untuk mendapatkan sumber perantaraan atau wang yang bukan sahaja untuk mendapat untung, malah sebagai sumber untuk menyara hidup dan memberikan keselesaan dalam kehidupan seharian. Namun, apabila kita menyumbang kepada golongan yang memerlukan, ia bukan sahaja dapat memberikan keberkatan rezeki dan dipandang tinggi oleh masyarakat, tetapi ianya juga memberikan nikmat dan pahala yang besar sebagai saham akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang membawa maksud, bandingan atau derma orang-orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala ialah seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan lagi 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmatnya dan kurnianya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Maka jelaslah bahawa perbuatan bantu-membantu dan berkhidmat antara satu sama lain merupakan perbuatan yang mulia dan seharusnya ditanamkan dalam diri setiap pengeluar Islam untuk menjadikan perkara ini sebagai satu matlamat yang mereka wajib lakukan sebagai seorang insan. Kesimpulannya, aktiviti pengeluaran yang merupakan aktiviti huluan sesuatu kegiatan ekonomi hendaklah sentiasa berpegang kepada prinsip Islam. Sama seperti aktiviti ekonomi lain seperti penggunaan dan pengedaran. Dalam bidang pengeluaran, prinsip Islam yang menekankan keseimbangan juga berlaku. Menurut Al-Quran dan As-Sunnah Nabi,
Nilai-nilai akhlak perlu dipatuhi semasa menjalankan aktiviti pengeluaran. Perniagaan Islam bukan sahaja untuk mencari keuntungan, tetapi mereka juga berusaha untuk memanfaatkan semua aspek kehidupan. Keseimbangan dan keadilan adalah prinsip yang perlu diingati semasa menjalankan proses pengeluaran. Usaha memaksimumkan keuntungan syarikat haruslah disertai dengan usaha meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam aktiviti pengeluaran. Keuntungan yang dicari oleh syarikat tidak terhad kepada keuntungan global semata-mata, tetapi juga mengambil kira kebaikan yang ukhrawi dengan adanya tanggungjawab sosial kepada masyarakat dan alam sekitar. Kesan aktiviti pengeluaran mesti diambil kira untuk memasukkan mekanisme untuk accountability. Cadangan kami ialah kerajaan mesti menjamin pemenuhan keselamatan sosial, larangan mengumpul kekayaan dan pengagihan kekayaan yang adil. Mengikut konsep ekonomi Islam, masyarakat mesti menanamkan rasa kewajipan untuk melaksanakan aktiviti pengeluaran, pengedaran dan penggunaan.